Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni channel saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam hari Minggu, hari Sabtu tu kita tengok ada kejatuhan dalam kripto. Yang banyak yang jatuhnya adalah dalam bentuk altcoin. Sebab apa altcoin jatuh? Sebab apa di US malam ada berita mengenai kata US akan membankan semua jenis altcoin di kota US. So, sebab itu ada massive drop untuk altcoin malam. Altcoin jatuh mostly lebih daripada 10 berbelas-belas% untuk hari semalam. So, nanti kita akan tengokkan di chart, kita akan tengokkan beberapa altcoin dan apa kejatuhan ni mana memberi satu signal yang good banyak untuk kita memberi signal bullish. Dan kenapa? Dan saya akan tunjukkan expectation untuk berlaku ini sebab jatuh hari weekend. Bila hari weekend kita akan ada possible boleh create a bullish gap. Nanti tu akan terangkan di chat. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So kalau ikutkan tengok total market cap currently berada di 1.05. So tak banyak berlaku perubahan pun di malam. Semalam pun lebih kurang 1.0 juga. So volume saja yang increase, iaitu daripada 20 lebih ke 54. Hampir increase banyak apa? 100%, 50%. Kemudian BTC dominan meningkat daripada 46 ke 47.6. Ethereum 20.1 drop kepada 20.0. So apa-apa tengok summary untuk pergerakan semalam, total market drop banyak 3 point, hampir 4, drop 4% dengan volume yang tinggi. Volume 110 peningkatan. Menunjukkan semalam daripada 25 bilion kepada 54 bilion. So 100% berlaku peningkatan. So meaning sebarang kejatuhan memang jatuh dengan teruk, tapi ikutkan semalam, kejatuhan semalam adalah di dominan semalam adalah kata Bitcoin, tapi Bitcoin hanya jatuh sikit saja. Kita tengok altcoin yang jatuh lagi teruk daripada Bitcoin. Kita akan tengokkan di chat dan anda akan nampak. So dominan Bitcoin increase banyak 0.88. So harga semasa untuk pagi ni tengok Bitcoin berada di hampir 26k, 25.9. Dalam tempoh 24 hours kita 2.2. So ikutkan malam tadi dalam pukul 11, sebelum pukul 12, kita tengok lagi lower daripada ni. Dan altcoin juga lagi lower. So Ethereum 1.7, 4.52%. Lain-lain altcoin drop, BNB 8%. SSP drop 5%, Cardano 6%. Tapi untuk weekly tengok ikutkan malam tadi juga akan drop hampir 13%. Untuk mungkin awal pagi tadi ada regain lagi. Nanti kita akan tengokkan di chart. Dogecoin 10%, Solana hampir 10%, Matic 16%, 0.61. Matic 61 ni supposedly dia dah touch dia punya satu trend line yang dia cakap itu. Kita akan tengokkan Matic. So saya akan mention balik Matic. Kemudian lain Polkadot 9%. So semula banyak 15%. Mostly semua dekat 10 ke 12. Chainlink pun 12%. So nanti kita akan tengokkan di chat. Sekiranya anda nak tengok di chat anda, request saja di ruang komen bawah. InsyaAllah Zul akan buat. So pagi ni Zul akan tengok mana yang Zul mampu saja. So ikutkan memang banyak kita nak tengok altcoin. So first kita tengok Bitcoin dulu apa yang berlaku. So inilah Bitcoin di daily. Apa yang berlaku semalam, ada satu huge candle lagi, red candle jatuh. Dan kenapa kita tengok sedikit naik, sebab ada sikit rebound di kawasan ni. So macam juga kan, untuk di Bitcoin ni kita monitor dua trend line yang penting. Satu trend line bullish ini hijau ni, satu trend line putih ni. Sekiranya daily loss position mana-mana satu trend line ni, kalau breakout trend line ni, meaning kita akan start melakukan kenaikan balik. Tapi dengan current situation, dengan current news apa yang berlaku di US, kita macam juga kan Zul mau expectation untuk price breakout yang ni untuk retest dalam kawasan below ini. So meaning dia akan letakkan right side oversold, stop right side oversold di daily. So meaning price berada di support Fibonacci, swing high di swing low. Dan kita ada key level dalam kawasan 23. Dan kita ada bearish gap juga dalam kawasan 22-21 ni. So ini adalah kawasan yang paling sesuai untuk Bitcoin drop sebelum dia start balik momentum untuk melakukan kenaikan. So itu yang Zul nampakkan secara technical analysis untuk di Bitcoin. So kenapa dia katakan tadi ada potential untuk berlaku gap dengan kejatuhan ni. So kita akan tengokkan sikit. So current price ikutkan berada di 25.8 dan ikutkan hari Jumaat kita close di kawasan almost 26.4. So hampir perbezaan 1k. So meaning apa yang berlaku, sekiranya hari ni hari Ahad terus price drop dan kuartal stabil di kawasan 25, kemudian hari Isnin kita akan ada balik volume. Dan apa yang berlaku, dia akan create satu candle yang kat sini dan kita ada gap di kawasan ni. Dan sekiranya minggu depan price keep dropping ke kawasan menunjukkan kita ada bullish bearish gap di kawasan ni 21-20k, kita trendline ni. So price Bitcoin jatuh ke kawasan ni. So apa yang berlaku, dia akan close kita punya bearish gap
So bearish gap ni sebagai magnet, sooner or later price akan jatuh juga. Lepas tu juga kan Zul expectation price boleh jatuh dalam umur 2023 dalam round kawasan ni. Kemudian sekiranya price bound, kita akan price jatuh saja kawasan ni, kita akan ada satu bullish gap, iaitu kita ada sebagai magnet, so kita kata gap yang untuk tendang berlaku ni. So ini kalau sekiranya jatuh kawasan ni, ini meaning good position untuk kita buy. So akan heavily buy untuk Bitcoin dan altcoin. Kemudian tu jangkakan akan berlaku bound untuk breakout, dan kita dapat breakout ni balik, so ni price akan skip buat high high. Seperti mana juga sebelum ni, kita dah daripada downtrend berubah jadi uptrend, so price dibuat lower high. So minute like expected lower low, higher high, lower high, dan expected akan buat higher high yang baru. So itu yang Zul jangkakan untuk di Bitcoin, dan apa yang Zul nampak untuk pergerakan ni. So Zul tak panik sebenarnya, Zul hanya menunggu. Maksudnya kan Zul membekukan semua pembelian tu daripada bulan lepas. Tu tak buy, bulan ni tu pun tak bagi. Sebab apa? Sebab inilah, kan Zul nampak Bitcoin masih lagi potential untuk drop. So macam juga kan Zul dah ada position untuk tahun ni, so position tu masih lagi dalam profit. Dan cumanya tahun ni Zul tunggu untuk sekiranya ada peluang yang macam ni yang berlaku. Untuk peluang mana? Iaitu peluang Bitcoin untuk drop balik di kawasan ni. Sebab apa? Banyak aku kata technical yang mengatakan price jatuh. Kita ada Fibonacci, kita ada ni, contoh kalau tengok tu lah, kita ada spring drop, kita ada support, resistance. Now expected untuk resistance ini bertukar jadi support, iaitu breakout, retest menjadi support, test support dan bound. So kita ada support yang ini, kemudian kita ada Fibonacci, kemudian kita ada bearish gap. So meaning price untuk at least 23 itu masih lagi boleh berlaku. Dan aku kata dengan current apa yang berlaku situation currently adalah nampak logik ataupun percentage untuk drop kawasan ni adalah tinggi. So untuk confirmation menunjukkan kita perlu tengok price loss dulu position trend line putih ni. So bila trend putih ni meaning another high percentage untuk price drop dalam kawasan ni, dan kita be ready saja untuk buy untuk long term. So itu untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke beberapa altcoin. Sebelum lebih altcoin, Zul akan tengok ke ruangan komen dulu. Kemudian nanti kalau tak ada altcoin yang ada request tu, mungkin Zul akan tengokkan. Contoh dia nak tengok Cardano, dan juga dia nak tengok Matic sebenarnya. So DCA semua dah boleh ke? Macam juga akan nanti DCA dah DCA semua boleh juga kan? Yes, boleh semua. Altcoin semua dah jatuh nanti sebab kan. Sebab tu pagi ni Zul nak tengok altcoin sebenarnya, tapi itulah tak banyak masa. Zul akan tengok beberapa altcoin saja. Next morning kita akan tengok balik altcoin lain. So dah boleh, tapi juga kan Bitcoin masih lagi boleh drop. So mungkin Zul tak DCA mana-mana altcoin lagi. Sebab apa? Zul tengok Bitcoin masih lagi boleh drop. So sandai kata Bitcoin dah start bullish momentum, baru Zul akan start buy. So nanti Zul akan tengokkan di chart. So bos duk merepek apa ni bos, bear market belum tamat. So macam juga kan technical visualization juga bearish market dah pun tamat. Currently kita quarter sideway antara 23-24 tahun membeli. So pada ke chart pun dah menunjukkan kita dah reversal, dah pun breakout kita punya downtrend. So price dah start buat pergerakan uptrend, cumanya belum lagi buran, iaitu buran kita target 20-25. So 23-24 lah tahun untuk membeli. Zul jenguk-jengukkan Gala. So Gala nanti kita akan tengok Gala. So Gala apa yang berlaku? Kita tengok first altcoin. Zul nak tengok yang effect penjatuhan semalam di Gala. Apa yang berlaku di Gala? So Gala, so macam you cakapkan, Gala ni masih lagi belum breakout dia punya downtrend, masih lagi dalam channel. So dengan apa yang berlaku currently, macam kan Zul jangkakan dia akan touch balik lower low dalam kawasan ni, dan price dah pun hampir touch di bawah lower low ni. So kita tengokkan RSI di daily. RSI di daily untuk current time berada di oversold, stock RSI pun berada di oversold. Sebelum ni pun dah berada oversold. Yang ni, so macam you juga kan sebelum ni, sebullish mana pun altcoin, kalau Bitcoin nak drop, dia akan drag sekali altcoin. Sebab tu juga kan walaupun oversold itu, Zul tak buy lagi. Zul kata berhati nak buy disebabkan apa? Disebabkan analysis di Bitcoin. So walaupun altcoin dah oversold, Zul takkan buy selagi Zul tak dapat signal yang menarik untuk di Bitcoin. Sebab apa? Kalau Bitcoin nak drop, kalau altcoin berada oversold, tapi Bitcoin masih lagi ada momentum untuk drop, so dia akan expect akan tarik juga pergerakan. So juga kan. So untuk Gala ni apa berlaku? So Gala ni Zul jangkakan untuk berlaku yang ni double bottom. Tu kita akan biar tengok reaction kawasan ni. Yes, oversold. So hopefully market tenang sikit dan berlaku bounce sedikit. So kalau bounce tu tak kisah. Kalau bounce nanti kita akan expect ikutkan dia dah lost dia punya quarter support ni. So, bila loss support ni kita akan target 1.2, 1.8. So price boleh lagi drop lagi below dari bawah ni. Tapi juga kan Gala ni expected boleh bertahan dalam kawasan ni. So minit untuk Gala, Zul akan holding dulu, Zul tak akan buy lagi. Sebab apa? Zul akan tengok dulu reaction untuk Bitcoin. So mana-mana altcoin currently Zul akan holding dulu untuk pembelian. Zul akan tengok dulu effect untuk di Bitcoin. Kalau apa Bitcoin masih lagi untuk drop. Kalau untuk drop, ini kita jangkakan untuk
altcoin ni kan untuk digala ni, kalau drop below ni pun boleh lagi drop lagi lower. Siapa pun kita dah jangkakan hanya drop dalam kawasan ni, almost dalam kawasan 1 sen, kemudian expected untuk price akan buat sedikit quarter correction. Sebab apa? Kita dah oversold. So boleh berlaku sedikit bounce untuk buat correction, mungkin ada sikit regain, kemudian berlaku kita akan ada swing high ni to swing low ni, kita akan create Fibonacci, kemudian swing high ni to swing low kita akan create support, kemudian dijangkakan price akan hanya sideways dalam kawasan ni selagi mana Bitcoin tak buat aggressive movement ke bawah. So itu untuk digalap. So apapun short or story, kita akan waiting dulu untuk pergerakan gala ni, kita akan tengok lagi. Sebab apa dia tak hanya satu candle. So satu candle ni menunjukkan kalau apa berlaku dalam Bitcoin, expected price boleh drip lagi below. So itu untuk gala. So next comment, KDA, VRA, Honeyone. Oh banyak agak ni KDA. Tu dekat KDA. Okay, Harmony One. Tu nampak Harmony One tu. Harmony One apa yang berlaku, dah drop dia punya lower sebelum ni. So menunjukkan hopefully berlaku double bottom. So apapun price dah lost position ni, apa yang berlaku, tengok RSI dah oversold, so RSI oversold. So ikutkan malam ni ataupun pagi ni, kita tengok dengan kejatuhan Bitcoin semalam dengan volume yang tinggi, nampak altcoin semuanya dah berada di oversold di daily dengan. So meaning untuk currently adakah anda boleh buy? So sekiranya anda nak DCA, itu sarankan anda nak boleh DCA, cuma very quarter small amount. Sebab apa? Dengan keadaan Bitcoin, sebab apa? Dengan area oversold, dah oversold, yes boleh DCA, tapi tak expected untuk all in. Sebab apa? Kita tengok low market apa yang berlaku. So Harmony One oversold, consider good untuk DCA. KDA juga akan KDA kita ada bearish sikit yang ni. So price target dah pun sampai, kemudian kita ada lagi ni bearish lagi yang ni, yang lebih besar ni. So expected untuk drop mana-mana. So untuk KDA ni tak mengejutkan kalau dia test balik lower sebelum ni dalam 32 sen dengan current time. So sama juga tengok di daily, RSI di daily semuanya berada oversold. So jangkakan untuk short term akan berlaku sedikit consolidation ataupun sedikit bounce daripada altcoin, iaitu daripada kawasan ini. Mungkin sikit sideways sebelum another drop ke bawah untuk resting RSI. So apapun, yes, jangkakan untuk altcoin mungkin akan ada lagi sedikit lagi low walaupun RSI dah berada di oversold. So kalau untuk long term, untuk DCA tak masalah, boleh saja DCA, tapi jangan DCA banyaklah, DCA sikit saja. Kemudian kalau ada berlaku bounce tu normal, kemudian expectation untuk di Bitcoin kalau drop lagi, altcoin akan drop. So ini itu untuk KDA. Kemudian satu lagi VRA. Okay, VRA dah touch kita punya kawasan 0.5, 0.7 tu, tak ada DCA lagi sebab Bitcoin. Kemudian untuk di VRA ni, kalau ikutkan VRA dah belum oversold. So meaning kita boleh target dalam kawasan ni, iaitu dalam 0.3 dan 0.2. Dengan apa yang berlaku currently, another drop untuk di Bitcoin, dia akan drag untuk VRA sampai ke lower ni. So itu yang dijangkakan. So apapun tu, holding dulu pembelian VRA. Kemudian next comment, kehancuran altcoin, biar betul macam kan altcoin tak ada masalah punya. Altcoin tak ada masalah, bukan projek altcoin tu kehancuran. Altcoin tu tak ada masalah, yang cumanya di US saja, market di USD block ataupun US dah block semua altcoin. So ini akan berlaku sebab di US banyak juga buyer. So ini dia perlu ubah ataupun cairkan altcoin tu. Sebab tu kita tengok ada dropping yang besar dalam altcoin. Tapi untuk lain-lain Asia apa semua market tak ada masalah, altcoin project masih lagi on. Yang berlaku kali adalah hanya berlaku sekatan saja untuk di US. Sebab tu akan berlaku kecairan. Contoh kalau Malaysia, contoh lah kita bank ni nak tutup, apa yang berlaku? So penyimpan akan mengeluarkan duit. Sama juga di US, altcoin ni dah di ban, dah block. So apa bagus, sama ada dia transfer altcoin ni ke exchange luar ataupun dia kuota cairkan kuota aset altcoin ni. So meaning sebab tu berlaku kejatuhan semalam. So itu tak masalah, itu hanyalah kuota di US saja. Ikutkan projek semua masih lagi on, altcoin masih lagi cantik. So terima kasih untuk review semalam. Boleh tolong tengok Solana ada Aptos merah teruk sikit. Solana ada, memang tu nak tengok. So kita tengokkan Solana. First tengok Aptos dulu, nanti tu takut terlupa. Aptos USDT. Aptos USDT. So tengok kat mana Aptos USDT. APT USDT. Okay, rasanya di Binance. Yes, di Binance tengokkan. So macam tu cakap sebelum ni, sekiranya price loss position ini, so kita ada yang ni support loss position, wait. So ini another drop untuk Aptos. So Aptos ni bila drop dari kawasan ni, so kat mana dia target dia? Kita boleh target loss lower ini, iaitu dalam kawasan $3, sebab dia dah loss satu trend line yang massive ni.
Tu meaning kita menjangkakan price drop dalam kawasan ni sebelum ada momentum balik naik. Yes, dah oversold, so mungkin akan ada satu candle hijau, kemudian kita akan ada continue ataupun price akan breakout, retest sebelum another drop lagi lower. So align dengan pergerakan Bitcoin nak drop lagi, so dia akan drag sekali altcoin. Tu menunjukkan nak DCA untuk beberapa altcoin cantik. Kalau coin macam ni tak baik lah untuk DCA. Sebab apa? Kalau nak cantik lagi macam di contoh di Harmony One dan betul-betul harga lower sebelum ni, tak boleh DCA, tapi make sure anda jangkakan akan ada lagi drop. Sekiranya Bitcoin drop, so take up toss. Kemudian let's go, kita pergi first coin yang tengok adalah Cardano. Top 5 tu consider top 3. Cardano, so apa berlaku? Cardano drop massive malam. Inilah Cardano. So Cardano ikutkan gangnam touch kita punya low sebelum sikit low, ada lower dan ada buyer, kemudian price rebound balik. So macam dia cakapkan sebelum ni, siapa yang monitor channel lama, sekiranya hari ni close dan kita ada shadow, satu red shadow yang panjang ni, so price akan slowly drop balik ke kawasan ni. So siapa yang termiss buy kawasan ni, jangan panik. So price akan datang balik one more time untuk retest kawasan ni sebelum bounce. So good untuk position tu, meaning untuk di Cardano ni, so jangkakan as boleh berlaku double bottom ni, so meaning dia akan grab buy 23. So semalam tu terlepas, so tak terlepas tak masalah, masih lagi ada peluang untuk Cardano, iaitu Cardano sebab apa? Jangkakan di daily ni di create shadow. So shadow ni sooner later dia akan datang balik, cuma dia datang tu slowly lah, slowly mungkin ambil masa dalam 1 minggu dia datang balik. So kita akan buy masa tu RSI oversold. So RSI oversold kita akan DCA untuk reducekan tu punya average, kemudian expected price boleh start rebound balik berlaku atas. So, ataupun kita akan nampak nanti dia akan buat satu channel balik dalam kawasan ni untuk sebelum mereka untuk melakukan kenaikan. So itu yang Zu jangkakan untuk berlaku di Cardano, dan itu yang Zu nak tengok kan untuk Cardano berlaku, untuk kita dapat data, iaitu data untuk price rebound balik. So itu untuk Cardano. Kemudian untuk Solana, siapa yang ada buy malam, tanya anda. So untuk Solana apa yang berlaku? Solana drop betul-betul ke 12, menunjukkan kita ada support di kawasan ni. Tu sama juga Solana ni, price buat satu shadow. So janganlah satu shadow ni, dia apa yang akan dia buat, price akan datang lagi sekali. Cuma datang tu dia akan slowly datang sikit, mungkin ambil dalam 1 minggu, mungkin akan subway sikit selepas jatuhan ni. So ni kita akan ada opportunity untuk buy kawasan ni. So price return balik dalam kawasan almost 12-13 ni, so akan start DCA balik untuk di Solana. So apapun, kalau price jatuh kawasan ni, kita akan ada review balik market. Kita akan tengok macam mana Bitcoin, ada tak Bitcoin dah start nak melakukan kenaikan. Kalau price dah sampai kawasan ni, Bitcoin belah quarter start nak bullish, cuma kita boleh DCA sikit heavily. Kalau tak, kalau Bitcoin tak buat signal lagi, mungkin kita ada DCA, normal DCA saja untuk collect asset, untuk reducekan tu kita punya average. So itu untuk Solana, lebih kurang sama macam di quarter Cardano. Kemudian next comment, boleh review RNDR. Okey, RNDR langsung boleh review RNDR dan Holocoin. So Holocoin, RNDR. Okey, so tengok Holocoin dulu, nanti tu akan pergi RNDR. So Holocoin, Holo USDT, apa dia punya nama Holochain. Holochain tu tak pasti dia punya pair dia apa. Dia nak kena check dulu Holochain ni apa dia punya pair. Salah je ke? Holochain. Hot ke? Holochain hot ke? Tak pasti nama coin tu. Yang monitor tu ada Holochain. Okay, jap. So hot kot. Hot USD. Hot ni ada buy dulu. Kita tengok balik. Okay, hot yang ni lama gila memang tak tengok coin ni. So apa yang berlaku? Price so ada 10,000 coin dari kawasan ni. So price jatuh balik dalam range kawasan ni. So supposedly ini kawasan good position untuk long term. Cumanya kita nak tengok dia akan clearkan ni. So di sana. So kita tengok kat sini, kita dapat satu channel maknanya. Channel tu Holo Hot ni belum lagi breakout dia punya downtrend. So ni kita jangkakan ada possible untuk drop lagi. So ni dengan apa yang berlaku, Holo Hot boleh drop dalam range ni.
Range ini kalau ikutkan almost dalam kawasan 0.05 sen. Tu another drop sebab apa, kita dah lost key level ni. Bila call key level ni, so kita akan price akan drop ke kawasan ni sebelum retest balik, dan kalau regain balik kawasan ni, tu dia akan opportunity untuk regain kawasan ni. So ini boleh tengok opportunity untuk buy di kawasan ni sebelum breakout. So ini kita boleh heavily buy untuk siapa-siapa nak invest untuk long term. So menunjukkan dia akan tambah lagi untuk reducekan dia punya average. So itu untuk all hot. Kemudian next kita hopefully betul lah yang tu buat tu, sebab apa tu tak pasti yang hollow chain lah. Hollow chain lah, betul panggil hot saja. So RNDRULDT. So RNDRC apa yang berlaku di chart, price dah breakout dia punya downtrend. Kita ada satu downtrend breakout yang ni cantik je, cuma sebelum ni dikatakan kita ada sedikit bearish, iaitu yang ni. So untuk price breakout yang ni, point target ialah point breakout sampai dalam kawasan 1.6 balik. So price dah pun breakout yang ni, so ini price jangkakan akan berada dalam kawasan ni. Kemudian ikutkan kalau nak drop lagi, drop sampai mana. So kita berjangkakan yang ini, kita akan delete yang ni, kita akan ambil last low, last height, meaning kita akan ada Fibonacci, kita akan ada support di kawasan ni. So price target, so meaning untuk RNR expectation boleh drop lagi dengan momentum untuk Bitcoin, kita akan drop lagi mana-mana lower ni. Andai kata dia drop below ni, so be ready untuk price return balik dalam kawasan lower 3%. Andai kata dia lost kawasan support ni, so lost kawasan support ni, price akan return balik dalam kawasan 3% atau harga lower low sebelum ni. So itu yang RDR nak tengok. So current time kita hanya monitor dulu untuk expectation untuk price drop dalam kawasan support ini. So itu untuk RNDR. So next comment, alright, dah ada. So next comment kita tengok adalah Matic. So Matic malam berlaku sesuatu yang tak mengejutkan, seperti yang dah dijangkakan, ada expected untuk drop bawah tu. So price dah tu hampir 60 sen. So tengok, ini adalah untuk di Matic. So Matic juga kan kita ada support ni, tu nak tengok all in 0.80 sen, 60 sen. Tapi juga kan kalau Bitcoin drop, kita boleh test bawah ni. So dah test pun bawah ni. So apa yang berlaku, tengok kita ada satu shadow. So adakah good untuk buy? Untuk DCA, yes boleh. Cuma juga kan untuk di Matic ni menunjukkan ada opportunity disebabkan apa current situasi market. Kita tengok dulu, tak ada sebarang lagi, walaupun dah oversold di RSI, stock RSI oversold, tapi kita ada satu candle saja. So itu jangkakan akan another, mungkin untuk Matic ni akan another drop lagi bawah untuk test bawah ni. Sebab apa? Kalau Bitcoin tak regain untuk hari ni ataupun minggu depan, dia akan start dropping balik. Tu apa pun berlaku, kita ada satu candle merah ni, so meaning expected kita akan ada sedikit sideways dalam kawasan ni. Dan sekiranya kita lost position trendline putih ni, so be prepared untuk the worst case untuk di Matic, iaitu first kali kita support yang perlu dia bertahan adalah di kawasan 31. So bagi Zul yang kuartal ada aset kawasan ni, yes Zul berminat untuk buy lagi, tapi untuk currently dia akan zone all in. So ini Zul akan holding dulu Zul punya all in pembelian. Sebab apa? Dengan apa yang berlaku semalam dan dengan apa yang berlaku di Bitcoin, ada momentum lagi, dan Matic ni pun nampak lagi dah test kawasan ni. So terlalu awal dia test, so ini another drop untuk Bitcoin, dapat breakout trend putih ni. So ini kita akan tengok price boleh sampai dalam 31. So itu yang Zul nak tengokkan. So hopefully price sampai 31, kemudian Bitcoin juga dah sampai dalam range 23-22. So hopefully masa tu baru kita akan nampak sedikit good untuk Bitcoin dan altcoin rebound balik. So untuk Matic, tu holding dulu pembelian, tu tak buy lagi, tu biarkan dulu tengok market. Sebab apa, tu nampak lagi ada opportunity untuk another drop lagi untuk dengan apa yang sekarang berlaku. So kita tengokkan result untuk hari ni dan juga minggu depan untuk tengok pergerakan Bitcoin. Hopefully dia nak tengok untuk di Bitcoin ni berlaku di Matic. Di Matic yang yes, nak tengokkan holding ni, ikutkan siapa terlepas buy tak masalah. Sebab apa? Menunjukkan kita ada satu shadow ni. So satu shadow ni price akan keep buat kena datang balik, retest balik low ini, tapi dia akan retest slowly. Mungkin ambil satu minggu apa semua. Menunjukkan kita perlu tunggu dulu untuk habis weekend ni, kemudian tengok result untuk hari start weekday untuk Isnin minggu depan. So apa yang berlaku, sekiranya another drop, so menunjukkan altcoin tadi, so tu jangkakan akan another drop untuk minggu depan. Cuma minggu depan tu drop slowly. Kemudian apa berlaku di Bitcoin dominant ni, dia akan create satu bullish signal. So price akan create, mungkin akan drop sikit lower. So bullish signal, so price expected akan datang return kawasan ni sebelum naik melakukan kenaikan. So apa pun, so akan tunggu untuk sinar di Bitcoin tu. Kita akan jump in dulu untuk di altcoin.
Sebab apa altcoin currently menjadikan walaupun sebullish mana pun altcoin, sekiranya Bitcoin nak drop, dia akan drag sekali altcoin. So apa yang berlaku dah terjelas seperti mana berlaku malam tadi. So mengikutkan altcoin semua yang berada di good support di RSI dah oversold lagi pun, tapi keep buat low yang baru daripada kata pump yang awal tahun tu. Sebab apa? Sebab Bitcoin masih lagi ada momentum untuk drop, dan signal Bitcoin untuk drop itu adalah drop ni. So kita akan tunggukan kawasan APEC ni. Kalau breakout kawasan ni, kita boleh jump in untuk Bitcoin dan altcoin. Kalau breakout below ni, to be prepared untuk another lower, dan kita akan cari support-support lain untuk di altcoin untuk kita buy secara heavily untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So tak banyak altcoin tengokkan. So sudah tengokkan tu punya top 5, iaitu sudah tengok di Cardano, Matic, Phantom. Satu lagi Zona Phantom, top 5 tu Phantom 24 sen. Phantom sama juga, Phantom nampak dah lost position trendline ni. Bila lost position trendline ni, apa yang dijangkakan, price akan datang balik low ini, iaitu slower 15 sen. So bagi Zul tak salah, menjadikan tahun 23, tahun 24 lah tahun membeli. So dapat lagi low, lagi Zul happy. Sebab apa? Kita dah breakout downtrend. So give a sooner or later price akan rebound balik. So normal untuk kita price buat sideways, even sideways dalam kawasan ni pun masih boleh berlaku. So meaning lagi low kita akan dapat. Cumanya untuk minggu ni kita akan holding dulu pembelian. Kita akan tengokkan reaction untuk Bitcoin untuk next week. So dapat tak Bitcoin regain balik ataupun Bitcoin breakout kita punya bearish trendline. Kalau breakout trendline ni warna putih ni, so ini kita boleh jangkakan another low untuk Bitcoin dan juga another low untuk altcoin. Dan masa tu bila price sampai saja Bitcoin kawasan ni, baru kita analyze balik. So masa tu jangkakan barulah good position untuk kita start buy untuk long term. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So tak perlu panik. Di tahun 23, tahun 24 memang tahun membeli. So kita akan tunggukan peluang yang cantik, nanti kita akan buy. So nanti Zul akan, siapa-siapa nak kata follow Zul buy, kan nanti Zul akan share segarang pembelian. Zul akan bagi tahu, dan first orang yang dapat tahu adalah siapa-siapa dalam Zul punya Discord channel. So untuk current time juga akan Zul holding dulu pembelian. Zul akan tenak dulu modal. Bila masa sesuai nanti Zul akan announcekan apa coin yang Zul buy, dan jelas anda dah tahu Zul akan top 5 dan beberapa altcoin lain. Guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa another review. Assalamualaikum. Bye-bye.